dia bersumpah, demi Allah, wallahi saya tak buat. Padahal dia buat dosa besar. Jadi itu puasa yang ketiga, Ramadan, Qadha, dan juga puasa kafarah. Yang keempat, puasa wajib ialah puasa yang dideda ke atas seseorang semasa mengerjakan ibadat haji. Antara ibadat haji, seorang buat haji tamattu, kena denda, bayar kambing atau puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di Malaysia. Itu puasa wajib. Puasa denda dam. Dan puasa lagi ialah puasa nazar. Itu wajib juga. Kalau kita bernazar, kalau saya dapat, kalau anak saya dapat, kalau macam-macam, orang bernazar. Kalaulah saya lulus, kalaulah saya sehat, atau orang fulan sehat, atau tanah saya kalau laku je, saya nak puasa seperti itu. Maka itu dipanggil nazar. Lulus, dapat, dibeli, diambil, apa semua nazar sempurna, dia kena puasa. Kalau dia sebut hari, baik hari mana dia sebut. Kalau dia kata kalau dapat sebulan dia puasa, wajib sesuatu. Kalau dia kata saya nak puasa, kalau dapat nak puasa, tapi tak sebut berapa hari, maka kita kata cukuplah kalau puasa satu hari. Jadi tuan-tuan, ini puasa wajib. 5 jenis puasa wajib: puasa Ramadan, puasa Qadha, puasa kafarah, puasa denda tetap, fidyah dipanggil, dan puasa nazar. Ini wajib, tak buat dosa. Yang kedua, puasa sunat. Puasa sunat ni dia ada 3 kategori. Sunat tahunan, seperti 6 Syawal, itu sunat tahunan. Ni tahun kita tahu ni masuk Ramadan. Memang 6 Syawal ni lebih susah daripada 30 Ramadan. Padahal 6 hari dengan 30 hari. Kalau nak dia senang 6 ni dengan 30. Tapi beberapa ramai orang yang boleh lepas 30 tapi sangkut dekat 6 tak boleh. Susah dekat dosa. Hari pejabat rumah juga. Hari cuti satu Ahad pun tak boleh. Kita ni masalah. Padahal 6 hari apa nak dia? Kalau kita tengok siapa puasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal, Allah bagi pahala setahun. Tapi itulah masalah dua pemerintahan tadi. Yang ni jadi raja, yang ni jadi dua, yang tak ada nak cakap. Jadi macam mana nak puasa 6? Tak puasa. Itu susah. Jadi puasa 6, puasa tahunan. Puasa 9 Zulhijjah tahunan. Puasa 1 sampai 11 bulan Muharram tahunan. Puasa bulan haram, iaitu puasa bulan haram yang saya sebut tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu puasa tahunan. Baik, yang kedua puasa bulanan. Tiap-tiap bulan kalau boleh kita puasa. Dan inilah sebenarnya yang Nabi sarankan kepada Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Satu masa datang kepada Nabi, dia kata dia nak puasa. Tiap-tiap hari dia nak puasa. Semangat. Dia ni lah sahabat Nabi yang bila dia kahwin, isteri dia tunggulah malam pertama pula tu. Dia kata sekejap nak solat. Sekali solat dah kat suruh. Sadar dia azan. Isteri waktu setiap pergi masjid. Pergi masjid tak balik. Puasa. Sampai berminggu-minggu, sampai isteri beritahu dekat bapak dia, menantu bapak dia sentuh tidak. Bapak untuk pergi jumpa dengan Rasulullah, beritahu Rasulullah panggil ke sahabat.
Nama dia Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Dia kata, ya Rasulullah, saya berpuasa 3 hari. Bagi dia kata, puasa 3 hari setiap bulan. 1 hari macam 10 hari, 3 hari itu macam sebulan. Dia kata lebih daripada saya berpuasa. Sampai dia nak puasa setiap hari, dia kata puasa dengan diserang sendiri. 1 hari puasa, besok tidak, puasa tidak, puasa tidak. Itu last. Habis dah tak ada puasa lebih apa dulu. Tapi Nabi kata itu, nanti kau menyesal. Perkataan Nabi yang akhir itu, dia tak dapat nak tangkap. Macam mana boleh rasa besar? Melainkan bila dia tak usia tua, masa itu dia besar. Kenapa sekarang lepas daripada hari itu, dia dah kena puasa serang sendiri dah. Bukan macam orang lain. Apabila dia minta Nabi bagi, dia kena wajibkan. 1 hari puasa, besok tidak. Macam mana pun, kau sakit ke, kau melelangkan ke, kau kena puasa. Sampai bila dah tua, susah nak puasa. Baru dia teringat Nabi kata kamu akan sesat. Masa tu dia kesal tapi tak kena. Kerana dia juga teruskan puasa sampai akhir hayat dia. Dia kena puasa tak terus, serang sendiri. Itu puasa kira-kira puasa dan daun. Jadi tiga hari setiap bulan ni hari apa? Dipanggil hari bid, hari cerah, iaitu pada setiap 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan besar 13, 14, 15 puasa. Pada hari 3 sampai 13 bulan puasa. Walaupun hari 13 tu hari itu, kalaupun hari 13 kita hari Jumaat, boleh puasa. Kalau 13 tu hari macam saya tengok di sini kereta saya 13 hari Selasa, 14 hari Rabu, 15 hari Khamis, 3 hari sebulan puasa boleh tak masalah. Ataupun kita puasa 28, 29, 30, 28 hari Rabu, 29 hari Khamis, 30 hari Jumaat. Itu kalau ada 30. Kalau ada 30, 28, 29 saja. Ini puasa bulanan. Yang ketiga puasa liwat, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Itu sunat. Ataupun puasa harian yang dikatakan puasa Nabi Daud, puasa selang sendiri. 1 hari puasa, 2 hari tidak. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Ataupun 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu dia. Jadi ini amalan puasa. Nabi kata suruh tersebut puasa kamu sihat. Nak sihatkan puasa. Baik, puasa wajib, puasa sunat. Setiap ketiga puasa makruh. Mana ada puasa yang dikatakan puasa makruh. Bilakah dikatakan hari yang dimakruhkan kita puasa? Iaitu puasa pada hari Jumaat. Tapi bukan bulan Rejab, bukan bulan Rejab Syaban, bukan. Puasa hari Jumaat. Sabtu tidak, Khamis tidak, Jumaat saja. Itu makruh. Ataupun puasa hari Sabtu, Jumaat tidak, Ahad tidak, Sabtu saja. Itu makruh. Atau puasa hari Ahad, Sabtu tidak, Isnin tidak, itu makruh. Tapi kalau dibuat 2 hari, Jumaat Sabtu, tak makruh. Ataupun kalau dibuat 2 hari, Sabtu Ahad, tak makruh. Ataupun dibuat 2 hari Ahad, Isnin, tak makruh. Makruh ni satu hari, itu makruh. Ataupun puasa makruh juga ialah puasa sepanjang tahun, 360 hari, 360 hari puasa. Itu makruh. Ataupun puasa yang membuatkan tugasan
Tanggungjawab tak terlaksana. Banyak orang bila puasa ni habis kerja semua dia harap isteri je kerja, suami tak kerja. Abang kenapa tak kerja? Awak puasa lah, awak pergilah kerja, kerja awak makan besar, pegawai gaji banyak makan sikit. Ada isteri yang setengahnya suami, Allahu Akbar, dia menumpang isteri. Orang isteri itu membantu, menyokong, bukan kau pergi kikis isteri. Mentang-mentang isteri itu pegawai gaji besar, maka dia pula ambil kesempatan. Isteri pula bagi gaji kat suami ni gaji awak berani. Isteri bagi gaji kat suami. Itulah kembali. Sampai ada satu orang jumpa saya, kata Ustaz, saya ni isteri dah meninggal, nak minta cari calon baru. Jadi saya tanya dia, entah nak cari calon gaji isteri yang meninggal yang macam mana? Ustaz, cari yang kaya Ustaz, dan jaga yang kaya. Senang tak yang kaya, tipis dia punya dia, kereta dia, rumah dia. La ilaha illallah. Awak punya otak tu kata kita ni tak payah kerja lah banyak, dan jaga yang duit banyak. Ambil jaga dua, tak apa dia kata Ustaz, tak payah kereta dapat, rumah dia dapat. Itu silap. Nak menumpang hidup orang yang tak payah. Buatlah kita sendiri, carilah rezeki sendiri. Kalau boleh rezeki awak ni, anak boleh tumpang, isteri boleh tumpang, mertua boleh tumpang, menantu boleh tumpang. Itulah betul. Jangan awak nak menumpang habis semua. Dapat menantu dia tumpang, dapat semua dan tumpang habis. Itu tak teruk sangat. Akhir sekali puasa haram. Puasa haram. Puasa haram dia ada dua kategori. Satu haram sah, satu lagi haram tidak sah. Haram sah ni ada, pahala dapat. Puasa sah, pahala tak ada. Puasa sah, pahala tak ada. Macam orang pakai, orang lelaki pakai emas, solat Allahu Akbar, cincin emas, sah semayang sah. Tapi perbuatan pakai emas itu haram. Atau dia pakai baju curi, pergi curi pakai semayang, Allahu Akbar. Baju curi pakai semayang, semayang sah tak sah, tapi tak ada apa-apa. Dia pakai duit loteri pergi haji, dia menang ekor, buat murah, atau mendapat duit haram, buat umrah. Itu umrah sah, tapi pahala. Jadi itu juga puasa sah tapi kosong. Itu puasa haram. Apa itu puasa haram? Yaitu puasa seorang isteri tanpa izin suami. Isteri kena minta izin. Itulah kita dah kena ikatkan. Awak bila dah diangkat nikah sah saja, kaki terikat. Nak kemana pun kita dapat izin. Nak balik tengok mak ke, tengok bapak ke, nak apa pun, mak panggil, bapak panggil, suami jangan, suami lagi. Jadi kalau puasa, minta izin. Kalau tanpa izin, maka hukum dia sah, tetapi berdosa. Jadi dia puasa haram. Itu yang pertama. Yang kedua, haram tetapi tidak sah. Haram mana dosa dan tidak sah, yaitu 5 jenis puasa. Haram tidak sah, 5 jenis. Pertama, puasa pada hari raya Aidilfitri, haram, tidak sah. Katakanlah dia nazar, kalaulah sembuh sehat, itu ini dia nak puasa. Sekali hari raya itu sembuh, hari raya itu sehat, kata hari ini nak kena puasa, tak, puasa haram, ganti dia hari raya. Yang kedua, puasa hari raya Aidil Adha, haram.
hari Tasyrik 13, 12, 14 dan 11, 12, 13 11, 12, 13 11, 12, 13 hari Tasyrik. Yang keempat, puasa pada 16 terakhir daripada bulan Syaban. Termasuk Syaban 1, 2 sampai 15. Tak puasa, tak pernah puasa. Tiba-tiba masuk 16, 17, 18 sampai akhir dia puasa. Hukum dia haram, tak sah dan haram. Melainkan kalau dia ada hadap, Isnin Khamis masuk 16 Isnin puasa boleh. Ataupun dia ada nazar, atau dia ada kafarah, atau dia ada qadha, boleh. Saja nak puasa sunat, tak ada apa saja nak puasa sunat, maka dia nak puasa pada 16, 17, 18, maka hukum dia haram. Itu yang keempat. Yang kelima, puasa pada hari Syak. Hari Syak. Hari Syak ni apa? Hari Syak ni ialah kita upacara melihat anak bulan pada hari yang ke-29 di berbagai tempat, seluruh tempat. Di Malaysia ni banyak sangat tengok anak bulan. Sepatutnya tak sebanyak yang itu, tapi nak buat macam mana? Kerana itu dia ada kos, ada projek, ada program, ada allowance. Dia nak bagi juga allowance, buat lebih banyak sikit. Tengok anak bulan di sebenarnya, dia bukan tengok ada tempat-tempat tinggi. Tengok anak bulan tu di kaki laut, kaki langit, pergi tepi laut. Itu tengok anak bulan. Kalau dia akan zahir masa tu bila matahari terbenam, hari ke-29. Dalam 10-15 minit selepas terbenam, kita akan nampak satu tulisan. Itulah anak bulan. Yang tak lama kemudian dia akan tenggelam. Dia pergi tengok sampai dekat menara, Twitter menara dekat kita nampak. Tapi alam jalan. Patut tak nampak dia nak bagi jalan. Jadi hari ke-29, katakanlah tahun ini 29, cuaca cerah. Dia kalau cuaca gelap, tak payah tengok orang, memang tak nampak. Tengok dulu, sebab alam jalan. Kalau cuaca cerah, memang betul cerah. Sekali terobong, tengok tak nampak. Tiba-tiba kita dengar desas-desus. Ada orang kata, nampak lah. Siapa? Budak-budak kita. Orang perempuan kat dapur tu, isteri kat dapur, abang tak nampak? Saya duduk masak tu saya nampak. Isteri kata nampak. Macam mana awak bila awak tengok? Itu yang dipanggil syak. Itu yang dipanggil syak. Kalau dunia sudah gelap, dengan tertutup awan, mendung, gelap, tak nampak apa nak hujan, itu bukan syak. Itu tak syak. Syak ni ialah ketika cerah tapi tak nampak. Dan bila tak nampak, kita ingat, maka diisytiharkan. Ada diberi kaedah dia ialah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu kata Nabi, kamu puasa mestilah dengan tengok anak bulan. Kamu nak raya mesti tengok anak bulan. Kalau dah ghaib tertutup dengan awan tebal macam hujan ni, maka sempurnakan 30 hari. Jadi kita sempurna 30 hari. Tiba-tiba satu orang ni dia rasa mungkin besok satu pun, mana tahu. Rasa-rasa dah satu. Kalau ikut hari bulan dia satu, maka dia puasa pada hari 30. Maka hukum puasa itu haram.
hukum puasa itu tak sah, berdosa, itu dipanggil al-syak. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu, kalau kita balik kepada masalah puasa, jadi kita kata tak adalah puasa bid'ah, yang ada puasa tadi wajib, sunat, haram, makruh. Jadi kalau bulan Rejab ni macam mana? Ini puasa sunat. Bulan Syaban, hadis Nabi kata sebanyak-banyak hari baginda puasa selain di bulan Ramadan ialah bulan Syaban. Bulan yang disebut juga ialah bulan yang lebih banyak leka daripada sedang, bulan Syaban. Jadi dengan sebab itu kita boleh melakukan ibadah puasa di dalam bulan-bulan sedang kita lalui. Kalau inilah sebagai satu langkah yang kita ambil, sebagai mengisi ruang, sebagai satu latihan sebelum kita menyambut kedatangan Ramadan yang lebih kemuncak lagi dengan ibadah puasa, maka ini mungkin kita kata satu perkara yang baik, satu perkara yang elok, yang memang kita sokong usaha ke arah menyempurnakan ibadah. Kerana hari ini kita tak banyak ibadah. Kita dapat nikmat Islam, tapi kita tak banyak ibadah. Jadi maka apakah kita punya kedudukan? Kalau orang bukan Islam, memanglah dia langsung tak ada ibadah. Nak ibadah apa dia bukan Islam? Janganlah dia dengan dia tak Islam, dia tak beribadah. Tapi kita orang Islam, dalam sesuatu kita pun tak beribadah. Apa jadi kita? Sepatutnya ibadat kita ada, dan lebih-lebih lagi bila kita berada dalam musim yang sedang kita dalam ini besar, Rejab, Syaban, Ramadan. Kita kena buat sesuatu. Bulan yang Allah akan berikan kita anugerah besar, terutama bila mana kita masuk bulan Rejab, kita akan diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bila kita masuk bulan Syaban, kita akan bertemu dengan malam nisfu Syaban. Dan bila kita masuk bulan Ramadan, kita akan dipertemukan dengan satu malam yang paling baik, bahkan dikatakan lebih baik pada 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Jadi semua ini sedang berada di depan kita. Maka amat rugilah suatu kesesalan yang sangat sekiranya kita tak menghirau, kita tak memperdulikan, tidak kita ambil perhatian, maka kita. Sebab itu saya nak sarankan diri saya dan semua untuk kita melihat musim-musim yang besar ini. Macam mana kita nak kerjakan, bagaimana kita nak buat. Tak ada benda baru yang kita nak tambah, benda lama ya, cuma kita kilatkan dia, nampakkan dia lebih nampak cantik dan indah. Iaitu contohnya solat, buatkan secara berjamaah. Perempuan solat, buatkan di awal waktu, dan campur dengan zikir, campur dengan bacaan Al-Quran, campur dengan infak, sedekah dan sebagainya. Dah tentulah sesuatu penambahan ini membuatkan kita ada kenaikan, ada peningkatan, ada kemajuan. Bila datang Ramadan, maka kita tidak kekok, kita tidak bermasalah. Ada latihan puasa dah ada, dan qiyam dah ada, kita tidak ada apa-apa hal, maka kita dapat ini. Saya ingat bila saya dengar dari kawan-kawan, saya pergi ke Hadramaut, saya dimaklumkan bahawa Habib Omar, seorang tokoh ulama yang memang dikenali dan betul-betul saya rasa banyak dengar mengenai tokoh yang agung ini, yang hebat ini pada zaman kita ini, seorang bernama Habib Omar bin Hafid. Kalau dia pergi mana-mana, majlis dia puluhan ribu, ratusan ribu orang. Kalau dia turun di India Selatan sampai dekat 200,000 orang manusia berhimpun untuk mendengar ucapan-ucapan perangan. Dia datang ke Malaysia itu satu sambutan yang cukup menggalakkan. Di Masjid Al-Falah 10,000 orang dan sebagainya.
Saya dengar dia bila bulan Ramadan, dia itu kuliah di satu pusat pengajian besar dipanggil Darul Mustafa. Dia akan mengimami solat. Kalau solat tarawih, dia jadi imam. Dia akan baca 2 juzuk setiap malam. 2 juzuk. Kita masing-masing kalau ada membawa imam habis sangat 1 juzuk. Ini 2 juzuk setiap malam. Sampai malam 15 datang. Habis 15 masuk malam 16, dia pulang sekali 2 juzuk. Datang sampai malam 30. Kemudian dia akan pergi ke masjid lain. Lalu di sana masjid solat tarawih dia berperingkat. Ada 29, 10, 11, 12, 21, kedua dalam seluruh agama. Jadi dia akan atur masjid, lepas satu masjid, dia pergi 5 masjid. Termasuk tempat dia tiap malam 5 masjid. Kalau satu masjid 20 rakaat, 5 masjid, dah tentu 100 rakaat. Semangat orang kalau dah begitu seronok, semangat. Kita bukan kata 100, 20 cari yang mana dapat. Tak ada buat mencelah 20 orang, kita buat dapat. Jadi inilah yang saya rasa kelemahan kita. Balik kepada 2 kuasa tadi. Raja yang kuat, yang sihat ni, atau penentu yang sudah lemah tak terdengar cakap dia. Di mana kita? Kalau kita buat nafsu kita macam orang tua tadi, senang lagi. Tapi masalah ni bukan kita dikontrol oleh akal, kita dikontrol oleh nafsu. Sebab itu kita tak nampak apakah kelebihan, kebesaran yang ada di depan kita untuk kita buat sesuatu. Jadi tujuan yang itulah muzakarah saya pada hari ini, disebabkan kita sedang melangkah masuk 3 musim. Saya rasa rugi sangat kalau kita jadikan 3 bulan ini macam bulan lepas. Ada tambah sikit, tak ada macam itu. Tak ada. Tambahkan, masakan kita ni lebih sikit. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada masa untuk berzikir, ada masa untuk berdoa. Macam mana dunia kita yang kita cari, tetapi tak juga kita lupa akhirat yang menjadi satu wawasan kita. Jadi kita ada iman, tak ada kepercayaan kepada akhirat. Berbanding dengan orang bukan Islam, mereka tak percaya akhirat. Mereka ingat mati itu tamat. Tapi kita yakin ada kehidupan selepas mati. Ada setiap yang hidup tetap ada pembalasan. Ada orang yang hidup ni, kalau manusia ni tak sama. Ada orang yang daripada lahir sampai mati tak pernah susah, senang, tak pernah sakit, sehat. Ada juga orang yang lahir sampai mati merana, seksa, sakit dan berbagai masalah. Maka di sana akan ada satu perhitungan pembalasan. Allah nak tengok orang yang senang ni, sejauh mana kesyukuran dia. Allah nak tengok orang yang sengsara ni, sejauh mana kesabaran. Jadi antara syukur dengan sabar, mana lebih syukur daripada sabar. Jadi kita jangan minta supaya kita diuji dengan sabar, tak mampu. Dan diuji dengan syukur pun kita tak mampu, tapi lebih ringan sikit berbanding dengan sabar. Takut kali masalah. Jadi tuan-tuan, Allah malam Islam, saya rasa cukup untuk saya punya muzakarah saya pada hari ini. Jadi sebelum saya tutup majlis, saya buka ruang kepada sekiranya ada soalan untuk mohon bertanya kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat apa yang boleh saya puasa sudah, tiba-tiba sampai sekarang ni kita rasa tak tahan, kita berbuka. Jadi ada baik, kalau kita puasa
sunat kita niat nak puasa dan kita cuba puasa, tapi sampai tengah hari tak tahan, itu terpaksa. Satunya, niat kita tu ada, pahala dia ada, tapi tak keluar, dan kita tak urus. Walaupun dah dekat pukul 5 lah, tapi kerana ada kawan panggil nak belanja makan free, maka adalah dosa tak dosa. Cuma tak dapat penuh, tak dapat pahala seperti tapi tak dosa, kerana boleh diproses. Ini saya yang masa 6 Syawal. Saya pernah jumpa seorang maknum dalam dengan raya itu banyak open house. Dia kawan-kawan apa dia banyak di rumah. Dia datang ke rumah yang berkawan dengan raya, tapi dia puasa, jangan puasa. Satu lagi, kalau misalnya dia sendiri yang tak pergi jaman raya, tetapi dia puasa, dia liburkan. Satu, dia juga sama orang tu yang bergaya, dia kata dia puasa 6. Kedua, dalam bulan Syawal juga, tuan rumah tu sendiri puasa, tapi dia berjamu orang mana tu bergaya masih. Baik. Jadi amalan puasa macam saya sebut tadi, kalau banding 6 dengan 30 mudah, 30 susah. Jadi kalau ada satu orang, kita bulan puasa ni bulan raya, kita ziarah keluarga, kenalan, bila sampai ke rumah dihidangkan makan, kita minta maaf, dia suruh kita makan. Jadi saya puasa, dia tahu puasa itu puasa 6. Oh, dia akan kata saya tak puasa, awak puasa. Jadi tuan rumah tidak akan rasa terkira, dia tak akan rasa kecil hati saya orang dia. Oh, awak tak makan, sedih saya masak sedap-sedap, awak tak makan. Tak, nasib baik awak tak makan. Kalau rumah kata nasib baik awak tak makan, tak apa. Jadi dia tak tersinggung. Mungkin dia kata dia akan bekalkan kita, dia bagi jumlah ini, nanti bagi kita puasa. Jadi dia tak kecil, kita tak tersinggung. Maknanya biasalah kita pergi duduk kenalan rumah kawan. Melainkan kalau kita kawan baik, kita harap kita masak udang untuk dia, masak sedap, tapi dia tak makan. Mungkin kita tersinggung, kita kecil. Tahu dia sedih sangat. Awak tak pernah datang makan dia, makan tak apa. Korbankan puasa, bukan puasa. Tapi kalau dia tak pernah kalau puasa, tak ada masalah. Macam semua, dia anggap benda itu tak apa, tidak menjadi suatu tekanan. Tapi mungkin kita apa, saya sediakan sekali betul-betul. Jadi itu amalan kita terus puasa. Dan kita tuan rumah, orang datang kita bagi makan, kita puasa. Saya berlaku pada diri saya. Bulan Syawal saya tutup di Thailand, di Pertanian, ada kawan-kawan banyak. Amalan orang Pertanian secara umum, mereka akan sambut raya pertama. Hari kedua tu mereka terus kembali pada puasa. Mereka akan puasa sampai cukup 6. Hari ke-7 tu mereka akan sambut raya. Dia panggil raya pertama. Jadi kalau kita pergi di tengah-tengah antara 6 tadi, hari kedua hari kita tidak makan. Bila kita kata, tuan rumah tak makan sama, tuan rumah kata saya puasa. Dan kita faham bahawa ini puasa 6. Dia sebentar marah kita pun tahu ini suasana. Kalau suasana puasa ni, dia menyeluruh sehingga mat Tom Yam itu puasa, semua orang puasa. Dan kalau satu orang buka kedai makan, orang akan tengok, siapa dia buka kedai makan? Macam niaga bulan Ramadan pula dia. Jadi orang kedai makan tak betul. Jadi begitu suasana. Jadi tak jadi salah. Kalau kita sendiri puasa, kita bagi orang makan, kita puasa, teruskan, tak ada masalah. Dia tak timbul kata kita nanti bersubahat. Dia bukan macam Ramadan kita tak puasa, tiba kita jadi jual makan pada orang yang kita puasa, orang tak puasa, tak boleh. Tapi kalau bulan-bulan yang lain, tak ada masalah. Terutama bulan Syawal, teruskanlah puasa. Kalau masyarakat faham, mereka akan kata kalau itu saya boleh
Saya juga nak puasa sama. Jadi ianya mungkin memberikan satu dorongan kepada orang yang tak puasa supaya boleh berpuasa. Allah akan rasa. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang yang telah mengguna bapak dia, lepas tu dia telah menunaikan puasa di bawah dia 2 bulan, adakah dia boleh mewarisi harta bapak dia? Tak boleh. Kalau dia penyebab kepada kematian bapak dia tak dapat. Walaupun dia dah puasa 2 bulan, jangan lepas 2 bulan nak bagi harta. Tak boleh. Dia memang tak ada manusia. Orang yang membuat sebab kepada kematian bapak tak boleh. Dia hakim sekali dekat mahkamah, bapak dia didapati bersalah bawa dadah orang kianat ke apa tu, ditangkap. Bicara kes, hakim tu anak. Dia tengok undang-undang, dia tengok, oh, ini jatuh, hukuman jatuh. Dia kata bersalah, dia jatuh. Bapak dia sini. Jalankan hukuman, tapi dia tak dapat. Dia tak dapat apa kejawapannya. Itu. Ini kan puasa bulan Syaban kan. Katakan daripada 1 hingga 15 Syaban kita ada dapat puasa sehari kata. Bulan tu lepas 16 Syaban sampai 30 Syaban boleh puasa. Dan satu hari puasa tu. Puasa Senin Khamis. Kalau puasa di Senin Khamis, boleh kita teruskan walaupun kita baru mula dengan adat yang pertama. Isnin Khamis ni sunat. Isnin Khamis. Jadi kita ingat mula Isnin ni, mula saya. Lepas tu tak mula lah. Isnin 14, masuk 16, masuk 18, boleh tak? Jangan tak ada sebab apa-apa tiba-tiba nak puasa. Itu lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan tadi saya sebut kalau menangguhkan kotor ni dia kena denda setahun satu lah. Katakanlah seorang tu waktu dia muda dia sebulan dia tak puasa, kemudian sebelum tahun lepas tu dia hisap, kemudian dua dia kata 5 bulan hisap. Jadi kiraan setahun sehari sama dengan 10 sehari setahun satu. Terus 10 tahun 10 juta. Itu dah akan 30 orang. Jadi kalau dah katakan 10 tahun lepas sebulan dia tak puasa, sekarang dia sedar sebulan tu kena qada, tetapi dia kena bayar fidyah untuk 10 tahun itu dikira satu hari 10 juta. Maknanya 30 darab dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang puasa mingguan. Kita puasa hari Isnin Khamis. Kalau kita puasa hari Isnin, jadi hari Khamis itu kita puasa, tapi kita tak puasa hari Khamis. Boleh tak masalah. Isnin Khamis, Isnin saja pun boleh, Khamis saja pun boleh. Katakanlah seminggu kita puasa Isnin, Khamis tak boleh buat Isnin. Khamis saja tak buat Isnin pun boleh. Cuma afdal Isnin Khamis. Kalau Isnin saja boleh, dia tak sama dengan Jumaat. Jumaat saja dia boleh puasa, tak boleh. Jumaat yang makruh. Kerana dikatakan kita tak dijadikan macam orang Yahudi. Hari Sabtu dia raya, itu je satu hari seminggu. Hari Kristian, Ahad, itu satu hari dia. Hari dia tak ada, macam itu juga kita tak ada. Sekarang
satu soalan Ustaz. Puasa kita sampai berturut-turut setiap hari 30 hari dan termasuk Ramadan setiap hari itu. Setengah hadis ada setengah saya fahamkan itu adalah amalan ahli Syiah, itu juga mencapai 2 bulan. Syiah tak puasa. Mana ada puasa Syiah? Puasa tak ada, tarawih tak ada. Syiah Ramadan pun tak puasa. Kamu akan jadi kerja sahabat. Dia tak puasa. Ada satu Pak Arab datang, Ramadan tak puasa. Syiah. Jadi bukan Syiah ni bukan dia buat amal, dia tak beramal. Jadi sebab itu ini puasa kita puasa kita puasa Syaban, kita puasa Ramadan. Kalau orang puasa, memang amalan itu sudah ada lama. Kalau saya tengok masyarakat pondok, memang tiap kali dia orang puasa 3 bulan, tiap hari puasa. Jadi kalau kita boleh buat, bagus. Kalau tak boleh buat, jangan kita kata orang buat tak ke. Kalau saya bagi kita kata konsep puasa itu sendiri, apa dia punya kerja. Kalau kita dah kurang makan, kita dah kurang, mana kita tentu boleh lebihkan baca Quran, boleh lebihkan sikit. Dalam masa yang sebelum ini banyak terbuang dengan makan, banyak terbuang dengan bekal-bekal lain. Sekarang tak terbuang, banyak kali sikit. Dia macam ni, kalau kita ada adat Isnin Khamis, boleh kita teruskan puasa walaupun lepas Ramadan. Kalau ada adat, dan dikira adat ini bermula walaupun baru sekali mula. Tapi mesti ada adat. Walaupun baru mula sekali, dia baru tes Isnin. Lepas tu Isnin 4 dan 16 Syaban, boleh. Kalau dia baru mula Khamis, jadi ingat Khamis ni nak puasa, nanti Khamis depan nak puasa, tiap-tiap Khamis nak puasa, maka Khamis yang kedua tu dah masuk 16, boleh. Jangan dia ada mana tak pernah ada puasa adat apapun, bukan qada, bukan kafar, bukan nazar, bukan adat, tiba-tiba nak puasa sunnah saja puasa itu hukum dia tak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya soalan pertama tentang puasa 6 bulan Syawal tu. Bagi wanita, adakah mereka perlu mengganti mengadakan puasa Ramadan ataupun boleh puasa 6 dulu baru qada? Lepas tu untuk soalan kedua, macam mana kalau seseorang tu pada bulan-bulan sebelumnya dia berniat untuk puasa sunat dan pada 16 Syaban terakhir baru dia niat untuk puasa qada? Kalau nak orang perempuan yang datang masalah qada Ramadan, nak kami dia nak puasa Ramadan, tiba-tiba dia nak puasa Syawal, mana dia nak buat? Kita kata begini, kalau nak ambil yang terbaik, dia selesaikan qada, habis 6 hari qada, kemudian ambil pula 6 hari Syawal. Tapi kalau dia kata dia nak sekali kan, boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dia boleh niat qada dan niat 6 Syawal, 2 dalam 1. Bahkan dia boleh niat juga kalau dia memang hari Isnin Khamis, hari itu Isnin, niat Isnin, niat qada, niat 6 Syawal, boleh. Ataupun kebetulan hari itu 13 hari bulan Islam 13 hari, dia nak puasa 13, dia nak puasa Isnin, dia nak puasa Syawal, nak puasa qada, boleh. 4 dalam 1, tak ada masalah. Kalau katakan dia dahulukan macam soalan kedua, dahulukan sunat, kemudian nanti bulan Syaban baru dia qada, tapi segi afdal,
selesaikan qada dulu. Itu afdal. Kalau dia ada qada, jadi nak buat sunat kena buat qada. Afdal qada. Masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia ada puasa-puasa. Katakan 10 hari dia buat 2 hari, maka selesaikan qada. Habis qada, sekarang buat sunat. Itu afdal macam tu. Jangan dibuat sunat macam kita solat. Kita ada qada, kita ada solat sunat. Mana nak buat dulu? Buat qada. Kalau qada ni wajib, kalau kita tak buat berdosa. Sunat ni tak. Kalau kita buat dapat pahala, tak berdosa. Jika utamaan lebih kepada yang wajib daripada yang sunat. Buat qada. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz cakap bulan baca Syaban itu adalah bulan senang berpuasa. Saya katakanlah bulan itu bulan senang puasa kita nak ambil. Ustaz kata apa 60 kalau kita ambil satu hari. Kalau bulan yang senang puasa kita ambil satu hari je. Hari Jumaat aja tak share dengan lain. Dosa Ustaz. Boleh. Kalau bulan rejab ni kita puasa Jumaat saja, atau Sabtu saja, atau Ahad saja, niat puasa rejab, boleh tak masalah? Boleh. Kalau bulan lain pada bulan rejab Syaban, kita nak puasa Jumaat saja, kita tak boleh. Makruh. Tapi kalau bulan rejab ni dia ada keistimewaan. Dia dipanggil bulan Ashhurul Hurum. Jadi kalau kita puasa, kita tak masalah. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum setiap muslim muslimat. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Saya buat sunat Syawal pada 2 hari Syawal. Masa tu di Mekah. Lepas tu apabila perjalanan balik dari Mekah ke Madinah, sampai tu hari yang ke-6 tu pukul 6 dah. Ustaz, ada berlaku keuzuran? Ataukah saya kena ganti atau tidak? Macam saya muntah, keletihan tu, apa itu. Kena petang dah hari yang ke-6 puasa Syawal. Dia puasa yang terganti ni hanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau batal kena ganti. Kalau puasa bulan itu batal tak kena ganti. Macam contohnya, kita puasa qada. Katakan Ramadan tak habis 5 hari uzur. Masuk bulan Syawal kita puasa. 1-2 hari yang hari puasa ni batal. Maka hari itu tak kena qada. Qada yang puasa Ramadan ni, puasa yang ni tak kena qada. Dia Ramadan saja, kalau kita batal kena qada. Lain puasa tak kena qada. Jadi kalau benar dah batal sebab apa-apa masalah, mana kalau kita kata 6 hari atau 5 hari dah cukup lah. Carilah hari lain. Kita 6 hari kita boleh buat 1 hari mula, 2 hari kemudian, 3 hari lepas tu sambung-sambung boleh. Dia boleh pecah-pecahkan. Daripada 30 hari, 6 hari habis diserang sekali boleh. Kita buat 2 hari awal, 2 hari tengah, 2 hari akhir boleh. Tapi segi apa sekali jalan. Yang terakhir, saya bertemu Ustaz mengenai pagi itu consider kan, kalau mengenai pada usia selesa lah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya kepada Ustaz lah sebab kalau berkaitan dengan yang kes bunuh bapa atau parents atau bunuh mak ayah, yang anak membunuh ayah, contoh kan, kalau keadaan dia ayah dia dah buat wasiat yang ada nama dia dan kes pembunuhan itu hanya diketahui oleh dia sendiri. Maksudnya merancang kes pembunuhan itu dan dalam keadaan hanya dia tahu dia seorang sahaja dia tahu dia adalah pembunuh. Adakah keadaan harta yang dia dapat dalam wasiat yang disenaraikan oleh ayah dia itu haram atau bagaimana kita nak Ustaz? Dan dia masalah wasiat. Wasiat ini kita kena faham. Wasiat sebenarnya bukan satu pengagihan harta daripada bapa kepada anak. Itu bukan. Jadi mana-mana saya bapa, saya wasiat pada satu wasiat, saya nak anak saya yang pertama saya bagi tanah ini, anak saya yang ini saya beri rumah ini. Dan itu wasiat. Kalau saya mati, inilah wasiat. Maka wasiat tak lulus. Tak lulus. Nabi kata la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat itu.
Sebab syarat ditetapkan dengan kaedah faraid. Pengkajiannya mesti dalam bentuk faraid. Jadi wasiat itu macam mana? Wasiat ni untuk bukan waris. Bukan waris. Saya ada kawan, Ustaz Rashid kawan saya. Saya sangat suka, seronok dan saya terharu dengan sikap. Saya tahu dia anak banyak keluarga besar, jadi saya wasiat. Tak lebih daripada 1/3 daripada harta saya. Saya wasiat untuk keluarga Ustaz Rashid sebagai keluarga. Bila saya benda ni saya bagi mungkin sekarang terlalu kuat banyak. Bila mati kau tunjuk. Ini wasiat bapak kamu. 1/3 daripada harta nak bagi pada Ustaz. Anak-anak kami kata kami tak setuju. Tak boleh ini harta bapak kami. Dia susah payah cari harta. Tak setuju ke tak setuju, hukum tetap waris. Tetap wasiat kepada Ustaz. Itu wasiat. Sebab apa saya berikan dia? Sebab mungkin saya mengenal jasa dia. Apa lagi saya nak bagi? Kalau saya mati, putuslah hubungan saya dengan dia. Kita tak ada hubungan. Atas kenangan itu saya berputus. Supaya hubungan saya tak putus. Jadi bila dia dapat wasiat, dia akan kenal saya. Dia akan baca doa, dia akan zikir, dia buat apa saja untuk saya. Itu wasiat. Bukan untuk keluarga. Jadi kalau bapa tadi buat wasiat untuk anak, tiba-tiba anak ni dengan senyap-senyap pergi bunuh bapa. Tapi dia tak dapat pusaka dan dia tak layak dapat wasiat. Kosong apa? Allah Allah. Jadi saya kira saya katalah hari ini puas hati memang persoalan tentang itulah memang adat belajar memang macam itu. Dia punya belajar sampai faham dan kita cepat faham ingat beramal. Jadi saya ingat Ustaz doa akhir sebelum menutup dan saya ingatkan kembali. Seperti biasa di belakang ada takut untuk madrasah Ustaz. Jadi untuk membangun aktiviti madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.